Dan mudah-mudahan orang-orang yang memulakan langkah ini, selagi mana sekolah ini ada, menjadi amal jariah dia sehingga bila-bila, insya-Allah. Dan oleh kerana buat sekolah ni satu benda yang tak untung, bukan kita berniaga, kita duk ceramah pun tak untung, orang tukar kereta banyak kali, kita akan kereta buruk tu lah kan. Tapi oleh kerana benda ni amalan akhirat, kita perlukan pertolongan saudara-saudara sekalian yang mendengar saya di Dewan ini, yang ramai malam ni, dan juga di seluruh Malaysia dan seluruh dunia lah sebenarnya. Kuliah IQ ni didengari. Saya pergi ke Australia, ke Amerika, ke orang Indonesia, dan semua mereka kenal, alhamdulillah, kerana kuatlah sambutan kuliah-kuliah kita ni. Sesiapa yang ingin memberikan sumbangan kepada sekolah ini, amat-amat kita alu-alukan, mudah-mudahan dapat menjadikan projek sekolah ini berterusan, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit semula daripada perbincangan tafsir di dalam juzuk amma, seperti mana yang kita telah sebut pada tafsir yang lepas. Pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan suratul Nazi'at, iaitu surah An-Nazi'ati gharqa wan-Nashitati nashta, yang merupakan antara surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah maksud surah yang diturunkan di peringkat Nabi SAW sebelum melakukan hijrah. Perkataan Makkiyah itu merujuk kepada Mekah, tetapi tidaklah semestinya ia diturunkan di Mekah. Kemungkinan ia diturunkan ketika Nabi berada di kawasan lain, tetapi peringkat itu ialah peringkat Mekah. Seperti mana juga surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Kemungkinan surah itu diturunkan di Arafah, diturunkan di tempat-tempat yang berdekatan dengan Mekah. Tetapi oleh kerana tabiannya itu Madaniyah, yakni merujuk kepada period of time, merujuk kepada masa di mana pada masa berkenaan Nabi SAW telah pun menjadi pemerintah ataupun telah menguasai Madinah. Maka tabiat masyarakat Islam dan suasana yang ada ketika itu berbeza dibandingkan dengan sebelum daripada itu, yang mana mereka merupakan rakyat ataupun mereka merupakan orang yang berada di bawah tekanan pihak yang berkuasa ataupun orang, iaitu pihak yang berkuasa Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Pada surah yang akhir dalam surah An-Naba, dan kita telah tafsirkan surah Amma Yatasaalun 'anil Naba'il 'Azim, tentang perkataan An-Naba'il 'Azim itu bermaksud tentang hari kiamat. Walaupun kita tahu di kalangan para mufassirin mereka ada, termasuk Ibnu Abbas menyatakan An-Naba'il 'Azim bermaksud Al-Quran. Tetapi secara majoriti para ulama menafsirkan An-Naba'il 'Azim ialah kiamat, alladhi hum fi mukhtalifun, iaitu yang mana mereka berselisih pendapat mengenainya. Pada akhir surah Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum azaban qariba, kami ingatkan kamu, kami beri amaran kepada kamu. Azaban qariba, azab yang dekat. Azab ni, walaupun azab ni dekat, kiamat ni pada setiap diri orang tak jauh sebenarnya. Walaupun orang kata kiamat nak berlaku 1000 tahun lagi ke, 500 tahun lagi ke, tetapi proses pengiraan terhadap manusia di atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan
bermula setelah ia mati. Dan mati sangat dekat. Boleh jadi kita mati sehari, boleh jadi kita mati pagi esok pagi, boleh jadi minggu hadapan. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran tentang hakikat kedatangan ini, dan saya bagi tahu dan beberapa kali ingatkan, penciptaan alam yang paling besar, penciptaan Tuhan yang paling agung, the most amazing thing that God has created, benda yang paling hebat yang Tuhan cipta. Kalau tanya saya kata masa, time, masa. Masa itu menjadikan kita mungkin nampak jauh, tapi hakikatnya dekat. Orang tu rasa, kita tengok dia tunggu 10 tahun, dia mungkin rasa setahun, mungkin sehari. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah. Allah kata pada penyudah ayat yang kita baca dulu, pada hari mana seseorang itu melihat apa yang telah ia kemukakan. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya jika aku ini merupakan hanyalah turab, pasir saja. Walaupun hari masa hidup ni hebat manusia, hidup dengan berbagai-bagai jawatan manusia dengan hebat, tapi masa hari dia mati, ramai orang kata alangkah bagusnya jika aku menjadi pasir saja. Sebahagian sejarawan mencatatkan tentang riwayat kisah para khulafa dan para muluk, para khalifah dan para pemerintah pada akhir-akhir hayat mereka. Sebahagian sebut daripada Abdul Malik bin Marwan dan seumpamanya, apabila nak meninggal, dia minta orang pergi bawa dia keluar, tak tahan kerana nak hadapi sakit ni, sakaratul maut. Apa yang mereka kata? Ma aghni anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Lah, tak bagi manfaat dah harta benda untuk aku, binasalah segala kekuasaan yang aku ada. Apa yang kau teringin masa ni, wahai khalifah? Apa yang kau teringin masa ni, wahai raja? Kalau boleh aku boleh bangun solat 2 rakaat. Kalau boleh aku boleh bangun sembahyang malam. Kalau boleh aku boleh bangun tunaikan ibadah. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kata dia, Sa'id bin Musayyib yang merupakan tabi'in, beliau menyatakan bahawasanya alhamdulillah, bila pemerintah itu mati, mereka teringin nak buat apa yang kita buat, dan apabila kita mati, kita tak teringin nak buat apa yang mereka buat. Bila mereka mati, mereka teringin nak buat apa yang orang saleh buat, salat, doa, zikir, sedekah, tolong orang yang susah. Mereka teringin nak buat. Bila kita nak mati, kita tak teringin duduk tempat mereka. Tapi hari ini bila orang tengok orang kaya, pemerintah, orang ada duit dan seumpamanya, kita sentiasa hati kita ganggu, kita kata alangkah baiknya kita jadi macam dia. Tapi hari orang mati, semua orang kata alangkah baiknya jadi macam orang yang dapat bangun salat. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tak memberi manfaat kepada aku harta benda, dan telah binasalah segala kuasa. Ayat itu menutup surah An-Naba, amma yatasaalun. Dan surah yang berikutnya ialah surah An-Nazi'at. Satu ilmu yang disebut di kalangan para mufassirin, mereka menyebut tentang yang saya sebut tentang munasabat. Munasabat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala walaupun turun Quran ni diturun Iqra dulu, kemudian diikuti dengan surah-surah yang berikutnya, tetapi apabila Allah menyuruh nabinya malaikat Jibril baca balik kepada nabi, disusun semula Quran, disusun Fatihatul Kitab dulu, diikuti dengan suratul Baqarah dan seterusnya dan seterusnya. Setiap susunan surah itu mempunyai munasabat, bermaksud
Surah-surah itu ada tujuan kenapa Fatihah dulu dan kenapa yang akhir sekali qul a'udzu birabbin nas. Dan juga ada munasabah, ada pasal susunan kenapa ni ayat pertama, ini ayat kedua, kenapa ini surah sebelum, ini surah selepas. Mengkaji kedudukan ayat dan mengkaji kedudukan surah itu satu ilmu yang besar di dalam bidang tafsir yang dibuat oleh sebahagian para ulama. Cuma kita bincang secara ringkas dalam tafsir ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Peringkat Mekah kita bila nak bayangkan keadaan baginda Nabi SAW, ayat Quran turun di peringkat sangat mencabar. Bilal kena siksa, Ammar kena siksa, Yasir kena bunuh, Sumayyah kena bunuh, Khabbab kena bakar belakang dia. Ini satu suasana dan Nabi SAW tak ada apa-apa. Tak boleh kata, tak ada, walaupun seorang yang daripada noble family, seorang yang berpengaruh, tetapi dalam keadaan itu tak memberi apa-apa. Mereka semua pun hanya tak buat kat dia kerana jaga kabilah saja. Yang lain semua kena. Ketika itu Al-Quran turun, Al-Quran tarsikh. Al-Quran tanamkan usul akidah sekuat-kuatnya. Sehingga generasi itu tidak lari. Dan generasi Mekah itulah yang menjadi tunjang kepada kesinambungan pemerintahan Nabi SAW. Setelah Nabi tak ada, as-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang awal, yang mendahului. Sebab itu tarsikh iman itu penting untuk memahami hakikat kepada agama, hakikat kepada tauhid, hakikat kepada akidah. Jangan pergi mengaji terbalik, pergi mengaji Syiah dulu, lepas tu nak mengaji Islam. Lepas tu confuse, kan? Kerana akidah dahulu, faham akidah dulu sebagai trust. Dan ini yang Al-Quran ketika peringkat ini turun, dia tak banyak sentuh hukum hakam, dia banyak sentuh tentang syurga, tentang neraka, tentang alam, tentang kekuasaan Tuhan. Dan ini juga pendidikan di dalam Islam. Awal-awal bukan ajar wuduk dulu, awal-awal ajar akidah dulu. Sebab itu Luqman mula-mula ayat yang dia ajar anak dia apa dah? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau syirikkan Allah. Kita mula-mula ajak apa? Ya Hanana, kita mula-mula kita suka minta orang masuk kepada Islam ini daripada pintu fiqh. Bila masuk dalam pintu fiqh, maka kita jadi pening lah. Duk bahas pasal fiqh, pasal faham tak mazhab Syafi'i, pasal macam tu. Tapi kalau masuk daripada pintu akidah dulu, kita tahu semua ibadah ini balik kepada Allah Jalla wa'ala. Pasal pintunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan guru kepada semua yang Allah mahu ini Muhammad Rasulullah. Jadi walau macam mana kita amal pun, kita akan balik bahawasanya kepada Allah. Allah itu Rahman, dia Rahim, agamanya luas. Bila dia mengaji fiqh dulu, hatu yang duk kira batal, semayang orang tu tak sah, yang ni tak sah. Sebab dia jadi rigid dengan hukum, dia tidak mengenali Tuhan yang menurunkan hukum. Tuhan itu Rahman, Tuhan itu Rahim, Tuhan itu mengutuskan Rasul, Tuhan itu memulakan kitabnya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka fiqh dia jadi ketat, tidak fleksibel. Sedangkan Tuhan yang kita sembah itu Ar-Rahman dan Rahim. Kemudian tak ada panduan, kaul pertama ke kaul kedua. Bila banyak kaul dia jadi pening.
Bukan kita kata tak boleh ada qaul, memang ada qaul dan sebagai perkara, banyak perkara ijtihad. Tetapi nak ijtihad bagaimanapun, apabila adanya hadis Muhammad Rasulullah, maka pakai Muhammad dulu. Manusia mungkin ijtihad, fuqaha mungkin ijtihad, kita ra'ikan ijtihad. Tetapi jika ijtihad itu fi mauridin nas, ijtihad itu pada tempat yang ada nas, maka nas didahulukan daripada Nabi SAW. Maka kita kena tarsikhkan akidah seperti mana yang dilakukan oleh Al-Quran pada peringkat Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Wan nazi'ati naz'a wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati gharqa. Perkataan nazi' orang Arab faham. Naza'a ini maksud dia cabut. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu naza'. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at yakni pencabut dengan cabutan yang menenggelamkan. Gharqa. Yang lain tu wan nashitati nashta, sepatutnya wan nazi'atis, bukan sepatut. Seandai, kalau kita secara andaian, wan nazi'ati naz'a, tapi ayat ni kita kata wan nazi'ati gharqa, tapi wan nashitati nashta, sama balik. Wasabihati sabha. Sebab apa? Nanti kita akan sebut. Wan nazi'at, demi an-nazi'at, yang mencabut dengan cabutan yang menenggelamkan, yang dahsyat. Siapa pencabut ni? Ulama-ulama tafsir khilaf dalam hal ni. Pasal dia tak sebut siapa. Sebahagian di kalangan mereka kata ia bermaksud malaikat. Sebahagian di kalangan para mufassirin menyatakan ia bermaksud bintang-bintang dan planet-planet yang ada di angkasa, dan berbagai lagi. Tetapi kebanyakannya bercakap tentang malaikat. Tapi saya nak sebut wan nazi'at maksud demi, yakni Tuhan bersumpah dengan nazi'at. Bila Allah bersumpah, banyak ada tempat Allah bersumpah dalam Quran. Cuba sebut apa yang Allah sumpah. Wadduha, lagi wasyams, wasyamsi wa duha, wal qamari idza tala. Allah bersumpah dalam Quran. Allah bersumpah dengan malaikat, Allah sumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan masa, dengan apa lagi? Dengan waktu duha, wal fajr, dengan waktu fajar, dengan zatnya sendiri. Allah juga bersumpah dengan benda yang kita nampak tak biasa aja. Seperti apa? Wattini wa zaitun, kecil nampak, iaitu wattin dan buah zaitun. Apa maksud sumpah? Sebelum kita pergi pada sumpah Allah, kita pergi sumpah kita dulu. Bila kita mula sumpah? Tahu sumpah? Arab panggil qasam. Qasam. Bila kita mula sumpah? Bila kita start sumpah? Kita boleh tak kita pergi kedai, Assalamualaikum, wallahi nak beli gula sekilo. Boleh tak sumpah? Perlu kita sumpah? Toki kata pasal apa yang sumpah ni? Kita abang isteri kita. Ni isteri kita panggil dia, wallahi aku nak minum teh. Masa bila kita sumpah? Apabila kita nak membuktikan apa yang kita kata itu
benar. Nak meyakinkan siapa? Nak meyakinkan siapa? Nak meyakinkan kita ke nak meyakinkan pihak yang mendengar? Meyakinkan pihak yang mendengar. Jadi biasanya apabila kita sumpah, dia ada adatul qasam, kita sumpah dalam bahasa Arab waw lah. Orang Melayu mungkin demi, kan apa tahu? Wallahi atau wabillahi watallahi. Kita sumpah. Kita mesti ada benda kita sumpah ini, benda apa yang kita sumpah? Wallahi, demi Allah aku tak curi. Kita sumpah tentang kita tak curi. Kita sumpah untuk siapa? Untuk orang yang tuduh kita curi. Kita sumpah dengan apa? Dengan menggunakan nama Allah. Benda yang kita sumpah tu ada dua jenis. Satu, kita sumpah benda yang dah berlaku, kita tak curi. Ataupun aku tak pergi. Ataupun wallahi aku bagi kat dia, benda berlaku. Satu lagi kita sumpah benda yang tak main lagi. Demi Allah esok aku main. Dia kata hang ni bohong, aku tak percaya. Esok kau bayar. Aku tak percaya. Wallahi esok kau bayar. Berarti kita sumpah benda yang belum berlaku. Untuk membolehkan orang tu yakin dengan kita sumpah, kita sandar sumpah kita pada apa? Pada apa? Pada Allah. Sesuatu yang zat yang mustahil kita menggunakan namanya main-main. Kita takut kat dia, kawan yang mendengar pun tahu kita takut kat dia. Takut pada zat itu. Zat itu ialah Allah Jalla wa'ala. Sebab itu kita tak boleh sumpah selain daripada Allah. Demi mak bapak aku, kita tak boleh. Demi negara boleh? Yang tu bukan dia sumpah lah kot. Yang tu dia kata demi tu maksudnya apa? Untuk kot. Untuk. Kita bagi jalan keluar untuk dia. Macam BRIN tak? Tadi saya pergi, ada orang komplain saya BRIN. Saya cerita. Apabila kita sumpah kerana tujuan tadi. Apa tujuan dia? Nak meyakinkan yang mendengar. Kita menggunakan apa? Zat ataupun pihak yang mana kita yakin kita takkan berbohong atas namanya. Dan isi sumpahan kita itu sama ada yang telah berlaku ataupun yang akan datang. Itu pada sisi kita sebagai makhluk Tuhan. Tuhan kalau sumpah untuk apa? Tuhan kalau sumpah, Tuhan pertama, Tuhan tak takut dengan kita. Tapi dia sumpah kepada kita supaya apa? Supaya kita gerun. Supaya kita beri perhatian. Benda ni penting. Betul tak? Dan Tuhan sumpah di atas benda yang telah berlaku. Tapi dalam ayat-ayat tentang kiamat, Tuhan sumpah benda-benda yang akan berlaku. Tapi Tuhan, dia Tuhan. Dia boleh sumpah dengan zatnya yang maha agung, tapi dia juga sumpah dengan makhluk dia. Tapi makhluk tidak lebih besar daripada Tuhan. Tak kerana Tuhan takut pada makhluk tu. Bukan kerana Tuhan takut pada nazi'at. Tidak Tuhan takut pada wadduha. Tidak dia takut kepada wasyams. Tapi kerana dia mahu supaya kita memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang dia sumpah ini. Maka para ulama, Ibn Qayyim tulis kitab khas tentang qasam, tentang sumpah dalam Quran. Satu bab Tuhan sumpah. Kadang-kadang disumpah macam watin, wazaitun. Pasal mungkin orang anggap tin dan zaitun tak ada apa. Bila Allah sumpah,
Pasal orang Arab duk makan tin dengan zaitun. Bila Allah sumpah, ini besar. Bukan saya kempen suruh makan ke apa. Saya makan, kempen suruh makan, tapi saya tak kempen niaga apa-apa lah. Kan? Artinya orang yang makan tin, zaitun, syajaratun mubarakah, pokok yang diberkati, Tuhan sumpah dengannya. Tapi kadang-kadang ada benda yang, ada orang sembah matahari. Matahari besar. Bila Tuhan sumpah dengan matahari, mungkin orang tu akan sangka matahari ni hebat, sebab Tuhan pun sumpah dengan dia. Tapi Tuhan kata macam mana? Wasyamsi wattuhaha. Dan matahari dan juga waktu wal qamari idza tala, dan qamar dan apa? Bulan sepah daripada itu yang mengikutinya. Supaya orang yang duk fikir matahari yang duk atas, matahari juga hilang, adanya bulan. Bila dia sumpah dengan benda-benda yang dia anggap hebat, dia hapuskan kehebatan itu. Itu kehebatan Quran. Dan ini adalah surah yang mana Allah sumpah, antara surah yang Allah Ta'ala sumpah. Wan nazi'ati gharqa. Kita ambil lah daripada semua yang tafsir ni macam-macam cara. Kita ambil yang majoriti yang disebut oleh para ulama. Wan nazi'ati gharqa, maksudnya nazi'at dan malaikat-malaikat yang nazi', yang mencabut nyawa. Gharqa, dengan cabutan yang dahsyat. Asal gharqa maksud tenggelam, cabutan itu sangat terasa. Ini adalah sakaratul, kata sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa. Nashita yakni yang juga yang tarik, dan dia nashta ni dia tarik dengan tarikan, dengan cabutan yang perlahan. Maka sebahagian para ulama tafsir menyatakan bahagian yang pertama ialah malaikat yang menarik nyawa orang-orang yang menderhakai Allah. Bahagian yang kedua ialah malaikat yang menarik nyawa-nyawa hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu Allah bersumpah dengan mereka. Dan saya bagi tahu juga ada juga yang menafsirkan ini bermaksud apa? Ini bermaksud planet di angkasa raya. Bila Allah sumpah dengan satu benda yang kita tahu, kita tengok benda tu hebat, tapi bila dia sumpah dengan satu benda yang banyak tafsiran mengenainya, kadang-kala rasa lebih hebat. Maka kita tertanya-tanya, benda apa yang Tuhan sumpah ni, yang berada di atas angkasa raya ni? Mungkin ia malaikat, mungkin planet dan bintang-bintang yang kita tak tahu. Semua para ulama tafsir hanya mengandaikan maksud Tuhan ini. Dan demikian sebahagian ayat Quran yang dahulunya tidak dapat ditafsir, kemudian dapat ditafsirkan setelah perkembangan saintifik dan seumpamanya. Tapi ini adalah andaian besar para ulama tafsir bahawasanya wan nazi'ati gharqa, maksudnya malaikat yang tarik nyawa dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan malaikat wan nasyitati nashta, yang menarik nyawa orang mukmin dengan cara yang lembut. Nabi SAW ketika baginda nak wafat, baginda ambil air, baginda sapu muka dah. Baginda kata inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Kita tengok orang mati je, tapi kita tak tahu apa yang sedang dia bertarung untuk menamatkan nyawa dia. Gharqa ni kesakitan yang dia tenggelam dalam kesakitan tu. Macam kita sakit tangan, kita ada penyakit yang kena kat kita sehingga kita rasa kita kita dibaluti oleh sakit tu. Kita tenggelam dalam penyakit tu. Sehingga mereka membuat contoh bagaikan memasukkan
tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan duri di dalam tubuh dan kemudian ditarik keluar. Demikian kesakitan itu melitupi seluruh tubuh insan ketika sakaratul maut. Di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Nabi SAW menyatakan, bila kematian nak datang, malaikat datang, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Wahai nyawa, wahai nafs, wahai jiwa yang baik, sebahagian mutmainnah, keluarlah kepada keampunan Tuhan dan keredaannya. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang keji, nyawa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kebenciannya, kemarahannya. Jiwa ni ada yang khabis, dan kita cek jiwa kita masing-masing lah, mudah-mudahan kita khabis. Orang nak kata khabis, dia buruk, dia keji, dia cenderung belah tak elok. Dia cari benda pasal tak elok, dia selalu cari jalan belah nak jadi tak elok. Manusia ni semua orang buat salah, tapi insan dia awam, dia salah dia balik ke Allah. Tapi kalau jiwa kita ni semua belah tak elok, semua belah sangka tak elok. Tengok orang buat macam ni, sangka tak elok, walaupun tak ada pasal. Ni ada hamba Allah apa ni, yang sahabat ni pergi buat kenyataan tentang Dr. Ismail Lutfi apa pula ni. Hamba Allah ni teruk betul. Apa nama ni? Apa Khan ni? Saya panggil dia main perlih, hantar surat, suruh forum dengan saya, dia tak main. Tahun ni saya akan tulis sekali lagi. So dia main. Saya jumpa dia, saya kata dia, awak tak main? Dia kata, oh banyak kerja awak. Hantar balas lah surat. Hantar, ni rasmi. Dia pandai nak cari orang tu pergi jumpa kawan tu, kawan tu nak terlibat dengan teroris. Amerika pun pinafi dah, kata ISIS ni buatan Amerika. Ini siapa kata? Donald Trump, padahal dengan Donald Trump. Punya banyak orang Islam kena bunuh kok nak dengar dia habaq kata teroris apa kata tak. Dia kira nak cari orang Islam nak kaitkan dengan teroris. Hak yang teroris betul kita pun lawan, tak payah cerita lah kan. Ini tak elok orang. Tak apa, hak tu kita uruskan dia kemudian. Nyawa manusia ni, diri kita ni, sebab itu sebahagian orang sebab Al-Imam Ibn Qayyim sebut tentang bab tentang ain. Ada ain. Ada orang bila dia tengok satu benda dia jadi tak elok. Boleh kereta kita elok, dia tak elok kereta hang, dia tengok aksiden kita. Yang ni dia kata ain. Kita dah sebut dulu, kita mengaji bab ain. Ain ni maksud dia lupa nak sebut nama Allah Ta'ala. Dan dia ada khabithah. Dia kena istighfar. Jadi kata Ibn Qayyim ajaib tentang ain ni, kerana ada sebagai manusia nafsul khabithah, jiwa yang khabith, dia belah jadi tak elok. Bila dia sangka satu benda jadi tak elok. Sebab tu Nabi larang, innal ain la haq, sesungguhnya ain tu benar. Yang ni sebab tu kita bila tengok orang tegur kita kata apa, amboi hang beli kereta baru dia, kau tabarakallah, Masya Allah. Kata Masya Allah, kait dengan nama Allah. Kata pantang sungguh, mulut gelembai orang tua kedua kata kan. Sebenarnya kerana ain itu. Sebab kata Ibn Qayyim tak tahu nak tafsir ain ni, tapi benar kerana dalam hadis, melainkan sebabnya jiwa yang khabithah. Maka bila kira jiwa kita khabithah, tak ada ubat dia, melainkan kita istighfar, kita baca Quran, kita minta ampun ke Tuhan,
kita baiki jiwa. Kalau tidak, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabithah, wahai jiwa yang khabithah. Wasabihati sabha, bermaksud sabihat asal pada Arab kata yasbah, maksud berenang. Sabihati sabha, yakni yang berenang-renang, yakni malaikat yang membuat urusan, yang hantar ke sana ke sini urusan yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuan-tuan, dia kata bahawa ni ada 100 bilion galaksi. Galaksi bukan ni. Satu galaksi tu, ni kita segalanya ni, bumi lah apa ni, dalam satu galaksi tu debu lah. Berapa banyak matahari, bintang yang ada tu. Bintang hak seperti hak kita tengok semua ni, di angkasa semua ni, bukan ada 100. Rangkaian dia tu, bumi dibandingkan dengan satu galaksi tu, debu je, sebuk kan. Galaksi tu dia kata lebih daripada 100 bilion. Luah mana kerajaan Tuhan? Hak tiba-tiba manusia belagak duduk datang muka bumi ni. Sebab tu sentiasa apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, dia tak kata alhamdulillahi rabbi alam, tapi rabbil alamin. Dulu orang dulu sebut rabbil alamin, Tuhan alam-alam. Mereka bayangkan lautan, bukit bukau, langit. Tapi sains berkembang. Hari ini apabila seorang yang belajar sains, bila disebut Rabbul Alamin, tak terjangkau otak kita besarnya kerajaan Tuhan. Wassabihati sabha, dan malaikat yang berterbangan, yang berenang-renang menyampaikan semua urusan Tuhan. Dan hakikatnya malaikat ni adalah kita, sebab kita tu tak malu kan. Kalau kita nak Allah bagi kita nampak, kita tak boleh buat apa. Nak pergi bilik ayam kita malu, nak apa pun kita rasa malu. Sebab apa? Semua ni urusan malaikat Tuhan belaka. 70,000 masuk tu tak keluar, tak masuk tu keluar tak masuk dah sampai kiamat. Di Baitul Ma'mur berapa banyak para malaikat. Nabi lihat Jibril memenuhi ufuk, sebesar-besar mata lahat, nampak tu penuh satu Jibril ya. Luih mana kerajaan Tuhan. Tiba-tiba Fir'aun pergi berdiri. Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Malaikat yang hebat tak apa ni, manusia cukup celaka. Dia kata ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun yang hebat tu, masa dia nak tenggelam, dia kata amantu, aku beriman dengan apa yang Bani Israel beriman. Sebab dia merasai dahsyatnya sakratul maut. Yang paling sombong, kenapa? Tak ada. Hari ini tak ada Fir'aun, tak ada awak. Allah muka ke Fir'aun. Syaitan, iblis, walaupun macam mana pun, dia tak boleh, dia tengok Fir'aun hebat lagi lah. Pasal iblis mengetahui hakikat. Sebab tu dia tahu hakikatnya dia akan menuju kepada neraka. Cuma dia telah bekerja untuk menyesatkan manusia. Wassabihati sabha, fassabiqati sabqa. Sabaq wassabiqun, sabaq maksudnya yang mendahului, segala pendahulu, yakni yang segera, yakni malaikat yang mendahului segala urusan. Sebahagian menyebut ialah malaikat yang mendahului kita sebelum masuk syurga, dia pergi dulu. Mendahului para rasul kepada para rasul wahyu Tuhan sebelum ia diganggu oleh syaitan. Bila kita hidup, kita duduk dan seorang, kita duduk dalam gelap,
ataupun kita dikurung, kita selalu rasa kita bersendirian. Hakikatnya kita tak bersendirian. Malaikat di sana, di sini, malaikat yang berbagai-bagai urusan. Sebab tu saya sebut, zaman sekarang ni ramai orang stres. Ada bunuh diri lah, ada macam-macam. Manusia dia stres ni salah sebab bila orang stres, orang buat kaunseling kat sekolah ke apa, dia pergilah jumpa kaunseling tu, saya ni masalah sekian, kaunseling tu pendengar dia bulan. Kaunselor tu pun banyak masalah. Kadang-kadang kita dia jumpa dia dengar masalah banyak, balik dia pun serabut. Habis sangat dia bagilah petua kot tu kot ni, dia pun agak ilmu kaunseling yang dia belajar, bukanlah saya kata koman, kan, teramana sangat, kan. Dia nak habang kata, padahal kadang-kadang macam kita macam saya jadi mufti ke siapa ke, ustaz-ustaz lain, kadang-kadang orang yang main mengadu masalah kepada kita tu, kita tahu dia tu berpuluh kali ganda lebih hebat daripada kita. Takutnya Allah Ta'ala pada yang ada kat dia tu lebih hebat daripada kita lagi. Dengan cara dia cerita tu, kita pun rasa malu dengan Tuhan. Cuma dah main habaq kita habaq. Kita istighfar kepada Allah. Waghfir li mimma ma la ya'lamun. Ampunlah aku dengan apa yang mereka tu tak tahu tentang aku. Hakikat. Sebab apa manusia sebahagian tu stres? Dia kata saya ni banyak masalah, tak tahu nak mengadu ke siapa. Padahal Tuhan telah membuka pintunya siang dan malam untuk manusia mengadu kepada dia. Pagi ke, petang ke, siang ke. Bila kita mengadu, didengar suara kita. Bukan Allah saja maha mendengar, segala malaikat di langit dan di bumi mendengar apa yang kita rayu kepada Tuhan. Seorang saleh, dia menyatakan bahawasanya, aku bila tengok satu orang mak marah kat satu orang anak dia marah kat anak dia, terlalu derhaka, dia kunci pintu, tak pergi masuk. Anak dia duduk luar pintu rumah, ketuk-ketuk, mak panggil. Lama-lama mak dia kesian dengan anak ni, buka. Kata, sejak aku melihat peristiwa itu, aku sentiasa meyakini, kerana Nabi dan Quran, Nabi beritahu Tuhan lebih sayang kepada hamba lebih daripada ibu tu. Jika hamba tu duduk ketuk pintu dia selalu, ya Rab, wahai Tuhan, tolong aku, dia tetap akan tolong. Kadang-kadang dia tangguh supaya dia mau hamba tu main lagi kat dia, rahmat dia. Tapi bila kita rasa aku bersendirian, dunia kita tidak bersendirian. Al-jamaah ma ma'al haq wa in kunta wahidan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kebenaran jamaah itu apa yang bersama dengan kebenaran, sekalipun kau seorang. Tu dalam dunia ni kita dengan orang seorang. Tapi hakikatnya kita tak seorang dalam dunia ni. Ada malaikat sama dengan kita. Tuhan bersama. Kalau Tuhan bersama dengan kita, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Fal mudabbirati amra, dan yang mentadbirkan urusan dengan yang mentadbirkan urusan. Yauma tarjufur rajif. Apa Tuhan sumpah apa? Apa yang Tuhan sumpah? Tadi kita kata, ingat kita kata syarat sumpah tadi. Bila kita sumpah satu benda mesti ada, aku bersumpah dengan nama Tuhan. Betul tak ada? Yang tu je lah. Orang tanya, hang sumpah apa? Aku sumpah bahawasanya aku akan tunaikan janji ni. Kena ada lah sumpah tu. Aku bersumpah dengan nama Tuhan, aku tak buat benda ni. Aku bersumpah dengan nama Tuhan, besok aku akan beri benda ni pada. Jadi sumpah tu nak kena ada jawab kepada sumpah tu. Dalam sumpah ni apa dia? Tak ada. Bila tak ada, Arab dia kata dia andai, mesti ada. Mesti ada. Dia kena takdirkan
Apa iaitu jawabul qasam, jawab kepada sumpah yang Tuhan tak sebut, tapi di situ ada makna bila kita faham, iaitu aku bersumpah, aku dengan semua ni aku akan bangkitkan balik kamu semua. Pasal ia sedang bercakap tentang hari kiamat. Ia bercakap tentang hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari yang tarjuf ni goncang, rajifah yang menggoncang. Apa yang goncang tu? Disebut apa situ? Ibnu Abbas dinukil pada dia kata tarjufur rajifah, yang goncangan yang pertama iaitu tiupan sangkakala yang pertama. Tiup, semua mati. Tatba'uha radifah, dan diikuti dengan tatba'u radifah yang mengikutinya, iaitu sangkakala yang kedua. Sebab tu radifun nabi, radif yang duduk di belakang. Irdaf kita jadikan orang tu duduk di belakang. Ingat saya pernah sebut tentang Asma, Nabi pelawar duduk di belakang dia. Duduk di belakang unta Nabi. Asma malu takut suami dia cemburu. Az-Zubair bin Awam, cuma dia takkan nak cemburu kat Nabi. Tapi Nabi pelawar dia naik di belakang unta Nabi SAW. Qulubun yawma idzin wajifah, jantung hati pada hari itu wajifah. Apa maksud wajifah? Gementar, takut. Macam mana orang gementar? Tuan-tuan pernah melalui saat gementar? Kau mesti tengok filem Hindustan ke apa? Atau gambar. Kita mungkin nak tunggu satu hukuman. Mungkin kita tak pernah lalui dalam hidup ni kerana kita aman. Tapi orang seperti di Syria, dia apabila nak tunggu bom mai, atau duduk dalam satu perbicaraan, orang nak jatuhkan hukuman, ataupun orang macam orang yang mungkin orang yang boleh describe kepada kita, orang yang orang sedang bawa dia nak pergi gantung, ataupun orang yang sedang orang bawa dia nak pergi buat hukuman, nak potong tangan dia ke apa. Macam mana perasaan dia ketika itu? Orang yang sedang tunggu hukuman, kita nampak macam mana muka dia? Susah hati dia. Kalau dia tahu hukuman itu menakutkan, kena kat dia. Sebab itu akhirat ni bukan saja duka cita dah kena hukuman, sebelum kena tu pun duka cita dah. Bukan akhirat, dunia pun sama. Orang bagi tahu ni hang ni depa nak hukum ni. Nak hukum tu mungkin lagi 6 bulan. Dalam sepanjang 6 bulan tu tak, saya rajin kadang-kadang sembang bos buah penjara kan, depa main pejabat cerita, depa jemput saya pergi tengok banduan semua ni. Saya tanya macam mana banduan hak nak kena hukuman mati. Depa kata dekat sebelum tu depa boleh makan apa yang depa mau. Dia tak mau makan lah. Tak tahu lah kok dengar orang kata cik akan dijatuhkan hukuman gantung 2 hari lepas, 3 hari lagi, hari ni nak makan, betul ke? Boleh tak order pizza sikit? Saya suka pizza ni, cik. Order ni sikit. Dia tak mau dah. Bukan kerana tak boleh makan. Pasal apa? Pasal teringatkan hukuman. Teringatkan hukuman yang, sebab tu kita dalam dunia ni banyak benda yang kita buat ni kerana nak elakkan hukuman tu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka bagi makan ala hubbihi, makanan hak mereka suka. Kita biasanya makan hak lebih. Hak lebih kita bagi lah kat orang. Hak tu tak termasuk dalam pahala jugalah.
Tapi nak sampai maqam hak Tuhan cerita dalam surah Insan tu tak boleh. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Sekalipun dia suka makanan tu, sekalipun dia perlukan duit itu untuk dia. Siapa dia bagi? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa miskin, wa yatiman, wa yatim, wa asira, dan hamba tawanan perang yang main perang dengan kita. Ikut main perang kita mau ketok pergi mati bang lah. Ha? Tapi orang main perang dengan kita tawan dia, bagi makan dia buat bala. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan kepada kamu kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mau daripada kamu balasan dan tak mau pun terima kasih. Tak terima kasih pun tak apa. Hak ni baru dapat pahala. Kalau bagi supaya undi saya, tak dapat pahala. Ha? Syarat bagi itu, sesiapa yang tak undi maka tak bersyukur. Ada pula ulama pula bubuh ke atas pula, yang ni bagi duit kita, dia ambil, dia bagi balik. Orang tanya rasuah, saya kata nak rasuah apa? Duit kita, kan? Kau nak bagi zakat, harta kau bukan harta aku, kata Mak Nisbu. Okey. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mau daripada engkau balasan dan kamu dah. Inna nakhafu min rabbina. Saya nak sebut yang ni. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtan. Kami takut pada Tuhan kami pada hari yang abusan. Abasa wa tawalla. Apa maksud abas? Ha? Abusan, muka masam, qamtarira, masam kelat. Orang muka masam ni pekat. Tuhan kata apa? Pasal depa bagi makan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Walaqahum nadratan wa surura. Tuhan pelihara depa daripada kejahatan hari muka masam tu. Dan mereka akan jumpa Tuhan dalam keadaan apa? Nadratan, ceria muka, wa surura, dan gembira. Ayat ni kata qulubun yawma idzin wajifah. Hari itu semua gemetar. Absaruha khashi'ah. Ni bila tengok kiamat datang, absaruha khashi'ah, mata mereka khashi'ah, tak terkata apa, khusyuk senyap. Kita tengok orang masa kena tsunami, masa mereka kena tsunami tu mungkin mereka fikir kiamat tu. Kalau dia hidup tak apalah, 2 minggu kemudian dia tahu sebenarnya, oh rupanya tsunami tempat kita aja. Apa benda yang dia tengok? Kalau dia selamat, tanya dia macam mana perasaan dia masa dia tengok segala ribut, segala ayat tu semua datang kepada dia. Dia antara apa? Betul ke benda ni? Aku tengok ni. Apa berlaku ni? Tak ada aku duduk fikir kereta dia ke, tak ada aku duduk, habis dah fikiran dia. Cuma tanya, tuan-tuan tanya, dengar mereka yang cerita pengalaman sunat. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ni student kita tanya. Ada? Tunggu. Siapa ada soalan? Apa itu wasabi? Yang ni suruh ustaz dia cerita. Saya pergi ke Australia, ada satu binatang kecil daripada kangaroo. Nama dia wallaby.
Wahabi ni ada dua. Satu Wahabi betul Wahabi ya kot, kan? Seperti yang disifatkan. Ada orang yang ekstrim. Ekstrim ni bukan merata puak dah, macam-macam. Asy'ariyah, Maturidiyah, geng-geng ekstrim ni merata dah. Yang ni tak terpakai lah. Tapi bahagian kedua ialah kebanyakan ialah tuduhan orang kepada orang yang bila dia tak boleh nak jawab. Orang kata benda ni dalam hadis, dalam Quran, dalam hadis, dia tak tahu nak jawab, dia kata hang Wahabi. Jadi biasanya orang yang kata benda ni orang yang suka tuduh orang, terutama orang yang terlibat dengan Syiah, dan juga orang yang datang daripada gua. Qasidah bid'ah ke tidak? Qasidah sebagai puisi, nasyid, tidak bid'ah. Kalau setakat nasyid, tak ada bid'ah. Tapi kalau dijadikan ia sebagai satu ibadat khusus, dia bid'ah. Tapi setakat nasyid, qasidah ni, qasidah Baitul Qasid, Arab maka qasid ni dia kena tengok apa inti kandungan dia. Macam nasyid, syair, dia tengok apa inti. Kalau inti kandungan dia bagus, bagus. Inti kandungan dia tak bagus, tak bagus. Mengapa kita berzikir selepas solat dengan tidak berjemaah? Sebab Nabi tak berjemaah. Sebab Nabi tidak berdoa. Ada riwayat Ibnu Abbas yang disebut dalam Sahih Muslim, bahawa raf'u saut ba'da sirafin nasi minas salati kana fi ahdi Rasulillah. Angkat suara selepas daripada manusia habis solat berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat menyebut, Ibn Abbas menyebut, kami mengetahui benda tu solat habis dengan mendengar takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seperti mana kita sebut, telah menyatakan bahawasanya ini li ta'lim. Maka kalau orang jadi imam di IQ ni pun selepas sembahyang dia baca, dia ajar ramai-ramai supaya baca, untuk murid membaca bacaan-bacaan lepas solat yang dibaca oleh Nabi beramai-ramai li ta'lim, untuk mengajar, tak mengapa. Itu dibenarkan seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i. Setelah mereka mengetahui, maka dengan itu mereka berzikir sendiri seperti yang berlaku selepas daripada itu. Seperti adakah hadis ahad dapat dipakai untuk menetapkan masalah akidah ataupun tidak? Ini panjang perbahasan tentang hadis ahad. Hadis ahad ni maksud hadis yang tak mencapai kepada mutawatir. Mutawatir ni iaitu hadis yang mana kita tak syak lagi benda tu berpunca daripada Nabi SAW. Hadis ahad pun sahih. Ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Tapi kita cakap dalam konteks hadis ahad yang sahih. Hadis ahad walaupun dia sahih, tetapi possibility, kemungkinan ada tersilap rawi, itu tetap ada bila dia hadis ahad. Maka dengan itu kita boleh ambil masalah akidah daripada hadis ahad. Tetapi yang disebut oleh sebahagian ulama ialah untuk menjatuhkan hukuman kufur kepada orang lain kerana menolak hadis, bukan menolak hadis, kerana menolak masalah-masalah yang disebut dalam hadis ahad. Di atas alasan dia kata dia tak berapa percaya kerana benda ni hadis ahad. Bukan tak percaya kat Nabi, tak percaya kuat ataupun tidak riwayat tu datang. Itu tidak dikafirkan kerana hadis ahad. Ini panjang. Sebelum saya lupa, saya nak sebut tentang di Perlis kita buka Center of Sunnah. Center of Sunnah ialah satu pusat di mana ada pengajian kitab turas, kitab lama. Maksud kita, saya akan mengajar Nukhbatul Fikar, ada yang mengajar kitab-kitab lain lagi lah, kitab-kitab qawaid fiqhiyah, semua kitab yang mana kita jangka dalam 1 tahun kita nak habiskan. Main mengaji setiap hari, talaqi kitab sama ada beli ataupun disediakan, dan kita akan bagi sijil lah.
Siapa-siapa yang tak ada apa, orang tua-tua apa, kalau dia nak pindah pergi mengaji pagi-pagi, talaqi kitab, kita akan rasmi pada 17 hari bulan ini, Center of Sunnah, dan tiap-tiap hari ada kuliah. Dia macam sistem pesantren lah, ada kuliah. Dia umumi tapi kita daftar nama. Macam mana untuk menempih tuduhan Wahabi ke atas diri kita? Boleh tak kalau tidak ikut Imam Qunut? Macam mana ni? Tuduh manusia ni macam-macam dalam dunia ni. Semua orang yang tuduh kita ni, kita tak usah susah hati. Kita mesti jumpa dia lagi. Walaupun dia tuduh kita dalam Facebook ke, dia tuduh kita tang mana di Bukit Aman ke apa, kita tetap di dalam gua ke, kita tetap akan boleh jumpa dia juga. Bila kita jumpa dia? Pada hari mahsyar besok. Semua hak dia tuduh tu, hak orang yang dia tuduh, dia akan dibawa pada hari kiamat kelak, dan kita akan berbicara dengan dia. So ramai orang mungkin tuduh kita ke apa, Nabi lebih baik pada kita. Bukan lebih baik, tak bandinglah kita dengan Nabi. Tapi apa orang tak tuduh kat Nabi? Kataan Wahabi tak ada lagi lah zaman tu. Yang ahli sihir, sihir ni jahat lah. Magician, black magic, kira semua dalam masyarakat dulu jahat. Ahli-ahli sihir dibakar. Nabi sahir, tukang sihir. Lagi apa lagi? Majnun, gila, pemecah belah, semua. Padahal dia khairul bariyah, khairul anam, sebaik-baik hamba Tuhan, dia kena tuduh. Kita ni dosa banyak, Tuhan sayang kat kita. Sebahagian orang tuduh kita ni mungkin nak padamlah sebahagian dosa kita. Mudah-mudahan, ataupun ambil dosa kita bagi kat dia sikit, terpukuk dia pahala lebih bagi kat kita. Mudah-mudahan. Yang penting kita ikhlas pada Allah, kita buat jalan yang betul, kita buat benda yang betul. Kita kata wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang tolong kita di atas apa yang mereka sifatkan. Semalam saya jumpa dengan satu Tan Sri, dia kayu bersekat sekali. Orang nombor satu bank tak mahu sebut lah. Dia dengar, dia tak nak jumpa saya, tapi dia duduk dengar kuliah kita ni, duduk dengar. Dia kata terima kasih, dia lalui satu pengalaman, tapi dia duduk ulang apa yang kita sebut di kuliah sini. Wallahu musta'an, Allah Ta'ala lah yang tolong. Ini yang Aisyah radhiyallahu anha sebut. Apabila orang tuduh dia berzina, dia isteri Nabi. Syiah sampai sekarang duk tuduh Aisyah berzina. 1400 tahun dah Aisyah dah tak ada, Syiah duk tuduh dia berzina sampai sekarang. Cuba dengar ceramah Yasir Habib dan geng-geng Syiah. Perempuan lacur, perempuan berzina, macam-macam mereka kata. Saya pun tak tahu kawan yang boleh kata Syiah tak ada beza dengan Sunni ni. Penin banyak dia ni. Abang betul-betul buah hak lain tu biar ambil Dr. Rozami sebut lah. Dia jago bab tu. Tapi macam mana nak tak sama? Aisyah radhiyallahu anha, dia dituduh berzina dengan Safwan. Kata Aisyah, aku teringat Nabi Yaqub alaihi salam bila dia bercerita tentang Nabi Yusuf. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang menolong di atas apa yang kamu sifatkan. Kita pun kata kat mereka ni, hak duk tuduh orang Wahabi, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang tolong atas apa yang kamu sifatkan. Ramai dah, bukan kita, bukan keramat, bukan apa. Kita hamba Allah biasa yang banyak dosa. Tapi hak duk buat tuduh orang ni, kita duk tengok tak panjang lah juga. Dia mungkin niat tak elok, tapi hak apa yang mereka niat, alhamdulillah, sehingga hari ini dakwah masih berjalan. Alhamdulillah. Macam-macam orang keluar Allah sahabat tu, tapi alhamdulillah. Sebab ini agama Tuhan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Nak padam cahaya Tuhan dengan mulut mereka. Dakwah ni kuat ni bukan dengan kita. Dia kepak kita pun Allah hantar orang lain pula.
Kita sikit je sumbang dakwah. Itu pun kalau ada. Hak lain Allah, hamba-hamba Tuhan yang lain yang buat. So kalau siapa kata orang tuduh kita biasa, tak mau tuduh, duduk di rumah. Pun orang tuduh tak balok. Saya habaq lah, orang hak tak buat apa, saya tak tahu kan. Siti Nurhaliza, saya tak, bukanlah saya baik dengan dia. Saya rasa dia tak pernah ceramah, baru ni ikut dia pergi ulas kat Jamal apa nama tu. Kan? Sebenarnya dia menyanyi pun salah. Dia menyanyi salah. Dia tak kacau orang. Dia kahwin salah. Kan? Dia tak apa lagi salah. Dia pakai tudung apa semua salah, dia tak tahu lah. Padahal dia tak ceramah apa, dia tak cerita pun kata ni yang ni sunnah tak sunnah pun tak kena. Tambah orang yang bercakap, kita bercakap memang ada. Penyanyi, pelakon pun tak kena. Itu ada cerita, tak adalah hadis sahih, cerita Luqman Al-Hakim. Cerita ni bukan dalam hadis, riwayat Israiliyat. Kan Luqman dengan pak dia ajak dia, kan? Luqman dengan anak dia, kan dia ajak. Ada satu kedai, dia jalan dengan anak dia naik, anak dia tarik. Jumpa orang kata, apa punya pak? Bagilah anak naik, anak kecil lagi. Dia naik anak dia tarik. Ada orang kata, apa punya apa? Punya kan? Punya pak. Ya, anak pula, patut anak dah hormat pak tarik. Dia dua-dua turun, orang kata bodoh membaziang. Salah seorang naik lah. Dua-dua orang pula naik, dia kata apa siksa binatang, tak ada akal seorang. Dia abang kata, hampa aku mana pun tak kena. Kalau kata manusia tak kena. Geng-geng hak buat yang mana tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan ada juga banyak juga mereka ikut, bukan semua mereka tak ikut. Bukan kata mereka pun orang tak kritik. Sampai buat kelang kabut, dia faham kata siapa kritik kata kita ada hadis palsu. Memang ada pun. Tapi yang buat perhimpunan lah, bukan kita. Kata Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah, guru kepada Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia takhrijkan Ihya tu, Al-Mughni an Hamlil Asfar, kan? Dia takhrijkan Ihya tu fi takhrij ma fil Ihya'i min al-akhbar. Dia takhrijkan hadis tu. Dia yang buat kat nota kaki tu. Dia bukan wasabi ke apa zaman tu. Dia la aslalah, dhaif jiddan, semua dia buat tu. As-Subki yang merupakan tokoh dalam mazhab Syafi'i, tak suka dia dengan Ibn Taimiyah. Dia pun habaq dalam Tabaqatus Syafi'iyah. Masalah dalam Ihya ni banyak hadis palsu. Dan juga hadis-hadis yang tak sahih. Yang lain tu poin-poin dia bagus lah, dia kata. Dia pun kata, mai 2-3 orang ni tak mengaji hadis pun. Dia kata, mana boleh ada mereka ulama besar. Siapa kata mereka ulama kecil? Tapi kita cakap masalah hadis. Kitab Ibnu Majah tak sama dengan Sahih Bukhari. Kalau tidak, dua-dua jadi Sahih Ibnu Majah. Dalam Ibnu Majah ada hadis tak sahih. Ini kanlah pula kitab selain daripada tu. Hatta dalam kitab Ibnu Taimiyah pun ada hadis dhaif. Banyak ilmu mereka. Kadang-kadang mereka masukkan, dan ada juga yang dhaif, orang kata dhaif. Cuma dia ketika diletak itu pada tempat yang tepat ataupun tidak, ataupun dia istidlal itu ada syahid ataupun tidak, itu satu perbincangan yang lain. Nak kata Ihya tak ada hadis palsu, silap lah. Saya ingin sikit pandangan Datuk tentang dakwaan Presiden bahawa Syiah selepas revolusi. Biar kat kau ni. Ada tadi soalan apa kata boleh tak ikut orang kunut? Kalau imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita tak payah kunut. Cuma tanya saya, kalau semayang kita kunut subuh ke tak?
Yang afdalnya tidak kunut, kerana hadis kunut tidak kuat dalam hal ini. Siapakah pembunuh Ammar bin Yasir dan adakah pembunuh Ammar masuk neraka? Ammar dia dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar dibunuh oleh puak yang baghiyah. Puak yang baghiyah maksud puak yang melampau. Dia mati semasa peperangan Ali dan Muawiyah, perang Siffin. Jadi puak yang melampau dalam kisah itu puak Muawiyah. Cuma adakah puak Muawiyah ni pelampau tu keluar daripada agama? Itu satu hal. Walaupun Muawiyah ada takwilan dia, Muawiyah kata yang bunuh dia ialah orang yang bawa dia ke medan. Tetapi ia satu benda yang complicated dalam hal ni, kerana Amr bin As, anak dia ada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dia berada di pihak Muawiyah, tapi dia bukan kata sokong pro Muawiyah, tapi dia berada di pihak Muawiyah. Kerana bapa aja Amr bin As berada di pihak Muawiyah. Kata Abdullah bin Amr bin As, pasal apa hang berada dengan Pak hang tak betul dia duduk dia sokong Muawiyah lawan Ali. Kita kena tahu semasa Muawiyah dan Ali berperang, ni bangkit cerita lama balik tapi tak apalah, ada orang tanya. Masa Muawiyah dan Ali berperang, majoriti para sahabat, puluhan ribu mereka mengambil pendirian tidak sokong belah mana-mana. Maksudnya isu ni bukan jelas. Bukan kata semua sahabat bersama. Tak lebih pada 100 sahabat barangkali yang terlibat, kurang pada tu. Bahkan kalau Muhammad Ibn Sirin kata tak lebih pada 30 sahabat yang terlibat, mereka tak mau. Depa ada 2-3 orang yang sokong kerana mereka tak clear. Nabi kata orang yang selamat ialah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah tak sokong mana-mana. Abdullah bin Amr bin As dia berada di pihak bapa dia. Orang tanya apa siapa sokong pak dia? Pak dia tak betul. Dia kata sebab Nabi pernah kata pada dia, ati' abaka madama hayya. Taat pada bapakmu selagi mana dia hidup. Jadi aku taatlah kat dia. Dia ajak aku main sini. Kata Al-Haytami dalam As-Sawa'iq, dia kata kalau sekiranya Nabi ni dia tahu, takkan dia nak suruh Abdullah bin Amr ikut terus pak dia, melainkan dia tahu bukanlah sampai pak dia tu sesat atau kafir, benda ijtihad. Quran kata, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl innallaha yuhibbul muqsitin. Allah kata jika dua puak berperang maka kamu damaikan keduanya. Jika satu puak barat buruh, ni pasal bariah tadi ni, buruh melampau terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, kamu perang yang melampau tu. Artinya yang melampau tu tak keluar agama. Fa in fa'at, jika mereka dah damai, fa aslihu, damaikan mereka. Artinya melampau tu salah tapi tak keluar dari Islam. Muawiyah dia anggap sebagai fi'atun baghiyah, puak yang melampau secara konsepnya, kerana dia patut menyerahkan urusan ni pada Ali. Secara kerana ahli sunnah menyatakan secara zahirnya kebenaran di pihak Ali, kerana Nabi SAW sebut tentang anak cucu Nabi. Siapa dia cucu Nabi? Al-Hasan. Syiah tak apa suka kat Hasan, dia selalu sebut siapa? Ya Husain, ya Husain. Husain dia tahu Hasan. Dia marah kat Hasan sebab Sayyidina Hasan telah berdamai dengan Muawiyah pada Amul Jamaah. Selepas Ali meninggal,
yang jadi khalifah ialah Hasan dalam masa yang sekejap. Al-Hasan telah serahkan jawatan pada Muawiyah. Hang buatlah, tak payah nak bergaduh. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bni hadha sayyid, anak aku Al-Hasan cuculah, tapi Nabi kata anak aku ni sayyid. Fala'alla Allah yuslihu bihi bainal fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan Tuhan damaikan dengan dia dua puak yang besar di kalangan orang Islam. Artinya Nabi kata Islam lah, dia damaikan. Tak apa. Tak apa, hati akhirat esok kita jumpa Muawiyah, habaq dia apa-siapa ambil perang lagi. Tapi di dunia ni kita nak ulas, kita pun susah sebab pada zaman Muawiyah Islam tertegak. Miswar bin Makhramah dia hentam Muawiyah teruk-teruk. Dia marah Muawiyah. Kata Muawiyah kepada Miswar, hang ni dalam dunia anda hidup ni buat dosa. Dia tahu buat dosa. Hang harap Tuhan ampun tak? Dia kata aku harap Tuhan ampun. Pasal apa hang duk rasa macam hang lebih duk harap Tuhan ampun lebih daripada aku? Aku pun harap Tuhan ampun. Walaupun aku mungkin dah salah, dia kata, tetapi tidak pernah berlaku di antara Allah dan Rasul dan selainnya, melainkan aku dahulukan Allah dan Rasul. Dan apa yang telah berlaku pada pemerintahan aku menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada banyak benda yang kita boleh petikai juga tindakan dia, tetapi kita masih lagi dalam daerah ijtihad. Daerah ijtihad. Anak dia Yazid, itu salah anak dia. Nak dikaitkan dengan dia satu parti tak boleh. Bolehkah anak tiri berkahwin dengan bapa tiri setelah ibu kandungnya meninggal? Tak boleh ya. Sah. Dia ada mudah. Kita kahwin dengan ibu, tak berlaku persetubuhan lagi. Lepas pada tu tengok-tengok, anak dia segak pada mak dia. Kalau ada lah orang macam tu kan. Tapi cerai mak dia tu, dia kahwin dengan anak dia, dia boleh. Tapi dengan hanya dia akad dengan anak dia, dia tak boleh kahwin dengan mak dia walaupun tak berlaku persetubuhan. Apa plan IQ selepas smart? Oh, yang ni kena tanya EJK. Boleh tak baca tahlil? Boleh. La ilaha illallah. Bukan boleh, wajib baca tahlil. Tapi hak mereka baca tu kunuri arwah tu lain. Kunuri arwah tu orang Melayu namakan tahlil, tapi itu bukan tahlil. Yang tu kunuri arwah. Kunuri arwah ni dia buat sempena orang mati. Tahlil ni la ilaha illallah. Semua kita kena sebut hari-hari la ilaha illallah. Dan kita pun memang Allah suruh, Nabi suruh sebut. Kita tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Bagus. Ada soalan? Habis ya? Salam. Semua orang berbogel. Berdasarkan dalam hadis Nabi sebut semua berbogel, jufatan, uratan. Aisyah tanya Nabi, habis itu takkah orang kat duk tengok antara satu sama lain? Nabi kata al-amwal amrul a'zam min zalika. Benda tu lebih besar pada tu, wahai Aisyah. Tak ada masa tu kok hang nak tengok aku tengok hang. Kok kita tengok, perempuan ni lawa, aku nak pergi tengok sana. Tak ada masa. Qulubun yawma idzin wajib. Hari yang mana semua orang takut gebentar depan Tuhan. Bagaimana cara seorang anak mendapatkan keampunan setelah melakukan dosa kepada ibu bapa, sedangkan ibu bapa telah, dia hendaklah bertaubat dengan taubat yang ini
menderakai ibu bapa adalah termasuk dalam dosa yang besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan sebut jangan sembah dia, buat baik pada bapa. Gabung tu. Tinggi tu. Uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa ni, derhaka ni maksud kita menderhakai dia dalam perkara yang baik. Ataupun kita bukan orang kata taat pada ibu bapa ni, taat bukan semua benda kita taat. Kan kalau benda salah kita birrul walidain, kita buat baik pada ibu bapa. Ibu bapa kita tak buat baik tak. Kita hidup mewah, kita biar mak bapak kita susah. Kita cakap dengan dia bahasa maki hamun kasar. Ini semua dosa besar. Dosa besar. Major sin. Hak lain daripada tu, barangkali dia minum arak kan, mungkin ringan pada tu lagi daripada uququl walidain. Dosa besar. Hendaklah dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dan wallahu ta'ala alam, minta jauh. Allah balas bahagian benda ni di dunia lagi. Hendaklah dia bertaubat. Kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha yang sebenar-benarnya, dan sentiasa mendoakan kedua ibu bapa dia, memohon ampun. Dan saya pesan dah kepada diri saya dan tuan-tuan juga, dalam dunia hidup ni macam-macam. Kadang-kala orang buat baik dengan kita ni banyak dalam dunia ni. Nak boleh jadi kita seorang-seorang mak bapak kita, pakcik kita lah, apa kawan kita sekolah hak tolong kita, hak bagi, banyak. Kita pun telah lupa sebahagian daripada nama mereka. Dan kita pun telah lupa sebahagian daripada kejadian di tempat kerja kita, tempat lama kita. Nabi SAW suruh bila orang buat baik kepada kita, Nabi kita fakafi'u, kita balas dia balik. Jika kita tak ada benda yang kita nak balas, ud'u lahu, kita doa untuk dia. Doa dengan mana? Sehingga kita rasa kita telah balas. Dalam hadis Tirmizi. Maka kita buat apa? Bila kita duduk, kita pun sebut, ya Allah, berilah pahala pada orang-orang yang telah buat pahala kebaikan. Berilah kebaikan pada dia, ampunlah dosa. Dia mungkin tak tahu, tapi kita doa kat dia, ia dapat mendamaikan diri kita sendiri. Kita balas jasa dia. Dan bila kita doa kat dia, orang lain pun doa balik kat kita. Sebahagian yang kita sangkut dalam hidup ni, kita tak terima kasih kepada ramai orang yang buat jasa pada kita. Kerana orang yang tak syukur kepada manusia, tidak syukur pada man lam yashkurin nas la yushkurillah. Siapa yang tak bersyukur pada manusia, tak terima kasih manusia, tak terima kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi kita terima kasih lah. Kita pun terima kasih, ya Allah. Kita mungkin tak ingat dah, tolonglah bagi pahala kat dia, tolonglah bantu dia dalam hidup dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.